Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Sebagai penjelasan minal huda, hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk, dan hal-hal yang berkaitan dengan furqan, yaitu pembeda di antara hak dan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut secara jelas bahawa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan bukan sahaja Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sedemikian sahaja, tetapi dari segi amalinya, Allah subhanahu wa ta'ala memilih bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Lailatul Qadar. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah pada bulan Ramadan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Rasul dengan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama kepada baginda, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya yang diturunkan pada malam 17 Ramadan, juga dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil peluang pada bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan, untuk kita mendekatkan diri kita lebih lagi dengan Al-Quran. Bagaimanakah kita nak mendekatkan diri kita dengan Al-Quran? Maka tidak lain tidak bukan, pertamanya adalah kita mesti membacanya. Kerana membacanya merupakan ibadah. Membacanya memberi kita pahala, dan membacanya mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut di dalam ayat tadi bahawa Al-Quran bukan semata-mata untuk dibaca, malah ia sebagai petunjuk yang menjelaskan di antara hak dan yang batil, yang menjelaskan petunjuk. Maka penjelasan harus kita fahami melalui pengamatan, melalui terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa kita, bahasa Melayu. Kemudian bukan sahaja kita mengamati terjemahannya, maka kita mengamati juga tafsiran kepada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat mengetahui apakah, di manakah petunjuk, apakah yang benar dan apakah yang salah. Kemudian apabila kita memahami dan mengetahui apakah yang benar, apa yang salah dan apakah petunjuk, maka tugas yang seterusnya adalah untuk kita mengamalkan petunjuk tersebut, untuk kita memperjuangkan yang benar, dan untuk kita membenteras yang batil. Ini bermakna bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran menuntut kita supaya memahami dan mengenali ayat-ayat Al-Quran, memahami petunjuk dan apa yang benar, lalu kita menghayatinya, kemudian mengetahui apakah yang batil, maka kita berjuang untuk membenteraskannya. Ini bermakna Al-Quran menuntut kita supaya berjuang untuk menegakkan Islam, berjuang untuk menegakkan kebenaran, berjuang untuk membasmi dan membenteras kebatilan. Persoalannya, adakah umat Islam hari ini menghayati sepenuhnya ayat-ayat Al-Quran? Persoalannya, adakah umat Islam pada hari ini membasmi ataupun membenteras kemungkaran yang berlaku di hadapan mereka? Dan hendaklah kita ingat bahawa kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat kita terbagi kepada dua. Ada kemungkaran yang boleh dilihat dengan mata kepala kita. Contohnya, kita melihat orang yang membuka aurat. Kita melihat orang yang meminum arak. Kita melihat orang yang mungkin mencuri.
Tetapi di sana ada maksiat ataupun kemungkaran yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi boleh diamati, diketahui oleh mereka-mereka yang mengamati ayat-ayat Al-Quran, kemudian membandingkan dengan apa yang berlaku di dalam masyarakat. Di antaranya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih belum diamalkan oleh umat Islam di zaman ini. Di antaranya ayat-ayat riba. Ar-riba. Wa ahalallahu al-bay'a wa harrama riba. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghalalkan jual beli perniagaan, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Riba adalah satu maksiat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Tidak dapat kita lihat orang yang sedang berjalan itu mengamalkan riba. Tetapi ianya berlaku dalam skala yang sangat besar di dalam masyarakat. Bukan sahaja dalam masyarakat di setempat kita, malahan di merata-merata tempat di seluruh dunia. Jadi bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia dan membedakan, menjelaskan kepada kita mana yang benar, mana yang batil. Mana yang benar dan petunjuk, kita menghayatinya dan kita mengajak manusia yang lain kepada mengamalkannya. Dan mana-mana ayat Al-Quran yang menjelaskan kemungkaran, maka hendaklah kita sempena bulan yang mulia ini bertekad, berazam, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Allah. In tansurullah, kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah Ta'ala akan meneguhkan pendirian kamu. Di antaranya adalah kita bangkit dan membasmi kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat kita. Sama ada kemungkaran itu kemungkaran yang zahir yang boleh dilihat, maupun kemungkaran yang batin yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar, tetapi sedang berlaku dan melata berlaku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita sebagai di antara mereka-mereka yang memperjuangkan agamanya, lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.